Okay, kita mulakan pengajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar semua hari ni? Sejuk, alah. Itu je. Cik Yah okey Cik Yah? Alhamdulillah. Macam lama tak nampak Cik Yah. Rabu tak ada kan? Oh dah lepas tak boleh sebut Oh okey. Jumaat dah tak datang betul lah. Lama sangat dah. Betul. Balik kampung. Balik kampung jumpa matahari. Tak ada cerita. Cik Ana taklah Cik Yah. Saya gurau je lah. Sejuk ni kan. Sejuk ni kalau serius sangat pun ngantuk semua orang tidur. Okey, baik. Hari ni muka surat berapa hari ni? New chapter, okey. 438, 438. Okay, muka surat 438, kita berada di bab kita yang ke-63. Bab 63 kita di sini, kita akan bincangkan tentang membasuh darah. Ya? Topiknya pendek sekali. Okey, baik. Membasuh darah dalam bahasa Arabnya, topik ini berbunyi babu ghaslid dami. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. Maksudnya, Muhammad bin Al-Musanna meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Hisham, dia berkata, Fatimah meriwayatkan kepada aku dari Asma, dia berkata, ada seorang wanita datang menghadap Nabi SAW lalu berkata, apa pendapat engkau apabila salah seorang dari kami mengalami haid? Apabila salah seorang dari kami mengalami haid di pakaian yang dikenakannya, apakah yang harus dia lakukan? Nabi SAW pun bersabda, hendaklah dia mengeriknya, kemudian menggosok-gosoknya dengan air, lalu menyiramnya. Baru selanjutnya dia boleh solat dengan mengenakan pakaian tersebut. Jadi perbincangan ini akan menyentuh tentang bagaimana kalau kita pakaian terkena darah. Dan dalam hal ini dia bincangkan tentang darah haid. Okay? The menses, kemudian biasalah orang perempuan kan tembus, kena baju, kena cadar, kan apalah, tempat duduk dan sebagainya. Yang penting sekarang pakaian. Kerana pakaian itu hendak digunakan kembali untuk solat. Okay? Jadi di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan 3 cara. Maksudnya 3 cara tu ialah ada 3 peringkat membasuh pakaian yang terkena darah haid itu tadi.
Baik, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu syarah judul bab. Perkataan babu ghaslid dam, bab membasuh darah. Lafaz ghaslu dibaca dengan memfathahkan huruf ghain. Jadi ghain tu kita baca ghas, baca baris atas. Yahya, di sini kita ada beberapa perawi. Pertama sekali Yahya, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Okey, satu. Yang kedua, perawi nama Hisham. Hisham di sini siapa? Maka diterangkan kepada kita, Hisham adalah Hisham bin Urwah. Seterusnya yang ketiga, kita ada Fatimah. Fatimah, dia adalah isteri kepada Hisham. Jadi suami isteri dalam sanad itu. Isteri kepada Hisham sekaligus puteri pakciknya Al-Munzir. Jadi sepupu. Sepupu kahwin sepupu. Okey, di situ. Dan Asma adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Tak panik, macam ada orang marah. Angin Okay. Baik, siapa Asma di sini? Ibu ayah mereka berdua. Ibu ayah tu maksudnya nenek kepada Hisham dengan Fatimah. Okey? Nenek kepada Hisham dan Fatimah. Jadi maknanya kita kata periwayatan keluarga lah. Daripada keluarga suami isteri dalam satu sanad tu dia ada keterkaitan antara satu dan yang lain. Okey, tak complicated sangat perawinya di sana. Seterusnya masuk kepada syarah hadis. Di sini pertama sekali kita ada perkataan ja'at imra'ah. Datang seorang wanita. Okay, siapa wanita ini dalam riwayat ini? Baik, kalau kita lihat pada riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah dari Hisham berkenaan dengan hadis ini disebutkan bahawa yang bertanya itu sebenarnya adalah Asma. Okey, yang bertanya itu sebenarnya adalah Asma. Anehnya Imam An-Nawawi menganggap hadis ini dhaif. Dhaif maknanya lemah. Okey, Imam An-Nawawi dia menganggap hadis ini lemah tanpa alasan yang jelas. Padahal sanadnya sahih. Tidak terdapat illah. Illah ni maksudnya kecacatan yang bila kita lihat daripada sudut sanad ataupun lafaz itu yang menyebabkan kita kata hadis ini dhaif. Jadi tak ada illat pada sanad ataupun matan hadis tersebut. Sedikit pun dia kata. Tidak tertutup kemungkinan salah seorang perawi di dalamnya tidak menyebutkan nama asal wanita ini. Sebagaimana akan disebutkan pada hadis Abu Sa'id tentang kisah meruqyah dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi yang penting kita pegang sebenarnya wanita yang tanya ini ialah Asma. Asma tanya kepada Nabi SAW. Baik, seterusnya kita ada perkataan di situ tahaydu fi thawbi. Mengalami haid di pakaian yang dikenakan. Iaitu darah haidnya merembes ke pakaian. Merembes maksudnya tembus. Kalau kita guna bahasa kita tembus lah. Apa Kak Zah ketawa? Apa yang lucu sangat? Dia lucu ketawa suara kat situ. Ada insiden ke Kak Zah? Selalu orang perempuan. Ada tak orang perempuan tak pernah tembus? Dia sepanjang hayat dia datang haid tak pernah dia tembus. Mesti tembus mesti tembus. Dia mesti tembus. Dia tak ada pelik kalau tak pernah tembus. Pakai apa tu? Dia insya-Allah tembus insya-Allah. Dia mesti ada experience macam tu kan. Dia kalau panties macam mana? Macam Pampers. Itu sekarang lah. Zaman-zaman mak kita kan. Cik Ana sempat Cik Ana zaman pakai kain tu? Sempat Cik Ana pernah pakai lah kain tu? Pernah Macam mak saya pakai kain tu. Dulu masa dia muda-muda kan. Tahun 60-an Kesian. Tak kesian sebab masa tu belum pet tu belum lagi kita kata orang kenal kan dulu duduk kampung-kampung kan.
Siapa nak pergi kedai beli pad dulu kan? Malu orang dulu. Sekarang tak kisah. Cakap pasal pad pun advertise. Tak ada malu kan? Tebu, yes. Dulu tebu lah kan, malu. Betul. Nak beli bungkus masuk khabar dulu malu. Sekarang beli. Nak malu benda. Tak ada nak malu-malu. Beli, tunjuk. Ni beli. Dulu macam, dululah dulu. Kalau masa, dulu pun tengok kaunter kalau orang lelaki pun kita dah macam, alamak. Ah, tolong. Saya saya ingat masa dekat Mekah saya datang. Masa saya pergi 2 orang dengan adik saya, kita side track sikit Lepas tu saya cakap dengan adik saya, aku datang macam mana. Kita sebab masa tu saya tak expect yang saya akan datang lah kan. Jadi saya tak bawa sebab bukan waktunya. Tak bawa. Dah tu macam saya terfikir, orang Arab ni panggil benda ni apa ya, aku nak tanya siapa. Dah tu adik saya kata, itu kalau kan tak tahu kan, kita tak tahu kan kalau cakap pet dia faham ke tak tu saya pun tak tahu. Habis nak cari dekat mana kan, masa tu kita tak terfikir lah kan, mesti dekat farmasi ada kan. Habis adik saya kata, masa tu aku dah terfikir bukan-bukan nak minta siapa tolong pergi tolong carikan. Dia kata dah fikir nak minta makcik Arab tolong belikan semua. Saya kata tak payahlah, jalan lah pelan-pelan kita pergi cari farmasi. Alhamdulillah hotel saya tu dia bawah dia tu ada Maidin pula. Bukan Maidin, apa tu? Bin Daud, Maidin. Jauh sangat. Ada bin Daud tu kan. Mula-mula fikir nak pergi bin Daud. Lepas tu fikir tak apa cari kat farmasi dulu. Cari kat farmasi tu betul-betul. Tapi dia jual memang untuk dekat Pampers orang-orang dewasa lah jual kat situ kan. Cuma nak cakapnya tu kita masa tu fikir malu lah kan. Cakap, ni tapi memang dia punya cashier tu lelaki Arab lah. Tak apalah. Bismillah. Faham-faham. Sebab sekarang rasanya dia ada public education lah kan. Pendidikan awam semua tu dah ada di kalangan masyarakat. Jadi lelaki pun dah faham tentang ni. Dululah zaman-zaman mak kita malu kan. Yang guna kain semua. Saya sempat nampak mak saya guna tu kan. Betul, bagi dalam. Dia jadi benda yang apa tu, orang segan lah. Tapi sekarang dah tak ada dah, alhamdulillah. Dah tak ada, maksudnya bukan kata tak malu. Malu tu tak malu, cuma dia dah tak malu macam zaman-zaman kita kecil-kecil. Dah normal lah, dah betul dah normal. Okey, dah tinggalkan pakai kain. Pakai kain tu sekarang, tapi mungkin dah tak ada lagi lah. Cuma saya sekarang kajian menunjukkan pakai kain tu lebih sihat. Pakai kain tu lebih sihat, kajian menunjukkan sebab dia tak ada infection. Sebab tu pakai macam pad tu ada macam-macam kan, tak tahulah sejauh mana kebenaran kajian itu. Okay, tak apa, siapa yang nak pakai kain semula boleh silakan. Ketawa. Siapa nak pakai kain semula boleh silakan. Dah ada experience dulu. Cuma kalau kita ni lah yang muda-muda ni tak reti sangat macam mana nak lipat ke apa tu kan. Okey, tak apa, jom terus proses ni. Perkataan seterusnya. Okey, tahidu fi thawbi, mengalami haid di pakaian dikenakan, yakni darah haidnya tembus ke pakaian. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari jalur Malik dari Hisham dengan redaksi idza asaba thawbaha damu minal haidah, apabila darah haid mengenai pakaiannya. Baik, seterusnya ini yang Nabi SAW ajar kepada Asma. Kalau baju kita kena darah haid tu, nak cuci macam mana? Jadi pertama Nabi kata kepada dia, tahuttuhu, hendaklah dia mengeriknya. Dia tu maksudnya wanita itu hendaklah dia mengeriknya, dibaca dengan memfathahkan atau mendammahkan huruf ha dan mentasydidkan huruf ta, yang bererti tahukkuhu, dia mengeriknya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Maksudnya adalah menghilangkan zatnya. Okay, maksud kerik tu ialah kita hilangkan zatnya. Jadi kita faham di sini darah tu dia kering. Kan? Bila kena baju kita dia kering kan.
So sekarang mula-mula nak buat macam mana, kita mesti hilangkan dulu bekas dia sampai tak nampak lah makna-makna warna, bau, rasanya hilang daripada pakaian. So ini step yang pertama. Seterusnya Nabi kata, perkataan summa taqrusuhu, kemudian menggosok-gosoknya, dibaca dengan memfathahkan huruf ta, mensukunkan huruf qaf serta mendammahkan huruf ra dan sad. Jadi bunyinya taqrusuhu. Demikianlah lafaz yang kami riwayatkan. Al-Qadi Iyad dan yang lainnya meriwayatkan dengan mendammahkan huruf ta. Jadi bunyinya tu, memfathahkan huruf qaf, jadi qa, dan mentasydidkan huruf ra yang dikasrahkannya. Tuqarrisuhu. Artinya menggosok-gosok tempat yang terkena darah dengan hujung-hujung jari agar dengan begitu darah tersebut hilang dan apa yang diresap oleh pakaian boleh dikeluarkan. Kalau bahasa kita, kita panggil berus. Okey, kita berus tempat yang terkena darah tu supaya ia hilang. Kalau dengan tangan boleh hilang, bolehlah. Maknanya masih lagi kita panggil menggosokkan. Okay, lepas kita kerik tu, mungkin kerik tu kita kata letak sabun sikit, apa kan, kita kerik-kerik tengok, kemudian kita berus ataupun gosok tadi ada darah sikit. Kita kocok-kocok gitu dah boleh hilang. Tapi ada yang perlu guna berus. Bila guna berus, kena guna beruslah dekat situ. Tapi di sini kata apa? Kalau guna tukar risu, maksudnya ialah kita guna hujung jari kita. Boleh guna hujung jari? Kocok-kocok lah gitu kan. Kalau bahasa kita lah kita faham gitu. Dengan hujung-hujung jari kita supaya darah itu hilang dan apa yang diserap oleh pakaian boleh kita keluarkan. Baik, itu step yang kedua. Step yang ketiga di sini kita ada watandahuhu, lalu menyiramnya. Dibaca dengan memfathahkan huruf dad dan mendammahkan huruf ha. Dahu watandahuhu, yang bererti membasuhnya. Jadi step yang ketiga baru kita basuh pakaian yang terkena darah tersebut. Demikianlah penjelasan Al-Khattabi. Imam Al-Qurtubi berkata, maksudnya adalah memercikkan, sebab membasuh darah dapat difahami dari lafaz taqrusuhu bil ma', menggosok-gosoknya dengan air. Sedangkan an-nadhu maksudnya adalah menyiram dan difahami dari keluhan si wanita kerana darah yang mengenai pakaiannya. Jadi percik ke siram sekarang? Nak guna apa? Percik ke siram? Step ada 3. Okay. Siram. Kenapa tak nak guna macam Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi kata percik. Percik tak bersih. Mesti kena siram. More water supaya dia mengalir. Sprinkle. So kita tak nak sprinkle, kita nak 3 step, siram. Okey, baik, kita baca seterusnya di sini. Menurut saya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata gini, menurut saya tu balik kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau begitu, bererti kata ganti ha yang terdapat pada lafaz tandahuhu merujuk pada kata pakaian. Berbeza dengan lafaz tahuttuhu yang kata ganti hanya merujuk pada darah. Sekarang yang kita nak siram tadi darah ke pakaian? Pakaian. Okey tengok macam ni. Apa dia? Kena. Ya, 3 step tadi. Pertama apa? Kerik. Bahasa Arab apa? Tahuttuhu.
Tahuttuhu. Okey, kedua tadi? Taqrusuhu. Maknanya gosok. Nak guna gosok ke berus? Gosok atau berus? Gosok je gosok baju ikut kita punya nilai huruf kita. Okey. Macam mana kita punya kebiasaan. Terjemahan memang gitulah gosok. Tapi kebiasaan kita mesti kita berus. Berus ataupun kocok-kocok lah gitulah. Ikutlah macam pasal apa pun. Okey, last kali tadi apa? Siram. Tanda huhu. Okey, tadi maknanya apa? Siram. Bukan percik. Okey, tadi dia kata macam ni. Imam Ibn Hajar kata apa? Kalau kata ganti tadi kan, yang ini dua, dia balik pada darah. Maknanya kita kerik darah, kita berus darah tu. Bila masuk tandahu, ni balik pada pakaian. Kita tak kata siram darah ataupun siram darah. Okay? Kita kata siram pada pakaian itu. Jadi ini maksud dia. Balik pada cik saya okey? Macam yes. You okay? Yes, I know you are trying. Berus. Okay. Berus dengan kerik balik pada darah yang ada kat baju kita. Bila masuk siram ni siram pada pakaian, bukan darah itu. Jadi walaupun kita lihat semuanya belakang hu. Okay. Belakang hu kan. Tapi hu tu balik pada apa? Adakah darah ataupun pakaian? Okey. Yang tahutu taqrusu ia balik pada darah. Yang kita kerik, yang kita berus adalah darah yang melekat pada pakaian. Tapi bila kita siram pakaian, kita tak siram pada darah itu. Boleh faham? Okey semua okey Ada kelabu-kelabu, asap mendung, sejuk? Tak ada? Semua okey? Okey, alhamdulillah. Pergi kau. Baik, seterusnya di sini. Mana tadi? Okay. Menurut saya, kalau begitu bererti kata ganti ha yang terdapat pada lafaz tandahuhu merujuk pada kata pakaian. Berbeza dengan lafaz tahuttuhu yang kata ganti hanya merujuk pada kata darah. Baik, terus saya pergi kepada perenggan yang berikutnya. Yang itu tak payah baca hujung tu. Nanti hujung tu payah baca di kelabu asap. Okey, terus masuk kepada perenggan yang berikutnya. Memercikkan tempat yang diragukan terkena darah adalah perbuatan yang tidak berfungsi, memiliki manfaat apa-apa. Sekarang, kalau kita yang kena darah tu dekat sini. Contoh tengok bunga saya ni Yang kena darah ni contoh ni darah. Dekat sini. Adakah kita nak percik pada tempat yang tak kena darah tu satu perkara yang tak kena kan? Sebab tu dia kata memercikkan pada tempat yang diragukan. Sekarang tak kena. Buat apa nak percik kat tempat yang tak kena darah tu kan? Jadi dia kata sebab jika tempat yang diragukan tersebut telah suci, maka tidak perlu dipercikkan lagi. Sebab ia tak kena darah. Jadi kenapa nak percikkan lagi? Dia tak bermanfaat. Sebaliknya, jika benar terkena darah, maka hal itu tidak dapat menyucikannya. Jadi kalau betul dia kena darah, kita percikkan dengan air, adakah ia menyucikan? Tak. Sebab dia mesti kena kerik, mesti kena berus, kita kena siram, baru dia bersih. Itu maknanya. Okay? Baik. Oleh kerana itu, pendapat terbaik adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khattabi. Jadi kita lihat di sini. Imam Al-Khattabi dia berikan kepada kita dengan satu poin penting. Dia kata, hadis ini sebagai dalil bahawa segala bentuk najis hanya dapat dihilangkan dengan air. Bukan dengan benda cair selainnya. Faham tak kat situ? Fahamkan perkataan ini dulu sebelum saya masuk kepada yang berikutnya. Segala benda najis, dia bila nak sucikan mesti dengan
air. Bukan dengan benda cair lainnya. Benda cair ni ada banyak. Kicap cair. Air kopi, Coke, Sprite. Boleh salah tu air. Tu air apa? Cair apa? Tak boleh. Dia mesti air. Air yang betul-betul baru kita kata dia boleh menjadi sesuatu yang membersihkan pakaian tersebut. Baik, sebab kedudukan seluruh najis sama dengan najis berupa darah. Ya, samalah keadaannya dengan darah. Kalau kita nak cuci najis yang lain, kita guna air, apatah lagi darah. Mesti guna air juga. Tak boleh guna benda cair yang lain. Tidak ada perbezaannya dengan benda-benda najis yang lain berdasarkan ijma' ulama'. Jadi majoriti ulama', kesepakatan para ulama' menunjukkan kepada kita darah ni dia tak ada beza dengan benda-benda najis yang lain yang memerlukan air untuk dibasuh itu tadi. Bahkan demikianlah pendapat majoriti ulama'. Artinya hanya air yang dapat menghilangkan najis. Gunalah apa-apa yang boleh bersihkan. Saya tak terfikir pula apa benda yang boleh membersihkan tu. Selain daripada air. Memang tak ada ni kan. Apa pun yang penting di situ ialah kalau kita ada bahan yang boleh membersihkan selain air. Boleh, tapi sekarang kemarau. Kemarau maknanya you got nothing. You tak ada apa-apa. Okay. Nak simpan tisu basah. Okay, kita cerita konteks kita hari ni, okay? Okay. Boleh kalau tak ada air tu tadi. Yang penting kita kena pastikan hilang daripada pakaian itu. Hilang, maknanya bersih. Tak nampak warna dia dah tak ada, baunya tak ada, rasanya tak ada. Itu kita panggil sebagai dalam keadaan yang darurat, yang kita tak ada pilihan lain. Tapi kalau ada air, guna air. Dia begitu. Alternatif lah kita panggil. Jadi tisu basah tu penting ya. Sabun-sabun. Dia mesti kena guna air juga. Sabun mesti kena guna air. Kalau tak, dia tak ni. Daun sabun macam mana? Ada daun tu. Dia daun. Tapi kita rendam baru dia keluar. Oh. Tak pernah nampak pula. Dekat mana tu cik saya beli? Tempat lama dulu. Oh, ada pokok. Memang petik pokok tu. Botak pokok tu kalau bilang. Oh, okey, menarik. Apa nama daun tu? Tak tahulah. Tak tahulah apa nama daun. Yang tahu namanya daun okey. Tak apa. So kat situ kita lihat di sini air yang sekarang pentingnya kita bincang tentang air itu, ia adalah sesuatu yang dapat menghilangkan najis yang ada pada pakaian kita. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahawa keduanya menyatakan boleh membersihkan segala jenis najis dengan semua jenis benda cair yang suci. Jadi kita ada pendapat lain. Okay, pendapat yang kata boleh. Tadi pendapat pertama kata tak boleh kan? Dia mesti guna air. Pendapat kedua ini kata boleh. Okay, membersihkan segala jenis najis dengan semua jenis benda cair yang suci. Yang penting benda cair itu dia suci. Okey. Di antara hujah, jadi apa hujah yang mereka gunakan? Contoh di sini. Kita lihat ada hadis yang menyokong pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf tu tadi. Mereka menggunakan dalil ini, iaitu dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Makana li ihdana illa thawbun wahidun tahaidu fihi. فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بزفرها
Salah seorang dari kami ada yang tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu potong. Satu potong tu maknanya satu helai. Sian zaman dulu. Kita baju apa helai? Baju berhelai-helai sampai tak terpakai. Macam tu kan. Tapi zaman Aisyah, dia kata ramai wanita pada waktu itu baju mereka hanya sehelai. Sementara dia mengalami haid di pakaian yang dikenakannya tersebut. Jadi bila bajunya sehelai, kemudian terkena pula dengan darah haid pada baju mereka. Apabila pakaian yang terkena darah haid itu, maka dia pun membasahinya dengan air ludahnya dan mengeriknya dengan kuku-kukunya. Okey, air ludah kita. Saya dah telan air ludah pula. Air ludah. Guna air ludah, bersihkan darah. Macam tak percaya. Kena percaya. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Sakinah yang cakap. Aisyah yang cakap tahu kat sini. Kalau Sakinah cakap, bolehlah Cik Ana. Macam tak percaya si Sakinah tu. Tapi sekarang Aisyah dia ceritakan. Bagaimana pada zaman beliau, wanita pada waktu itu mereka kebanyakannya hanya ada sehelai pakaian. Jadi bila kena dengan darah haid tu kan, apa yang mereka buat, mereka akan basahkan dengan air ludah mereka. Baik, kita lihat di sini. Sementara dalam hadis serupa, maknanya hadis yang hampir sama dengan hadis di atas itu, yang diriwayatkan oleh Abu Daud tercantum lafaz balathu biriqiha. Dia membasahinya dengan air liurnya. Sisi berargumentasi dengan hadis tersebut adalah andai kata air ludah tidak dapat menyucikan, tentu tindakan ini hanya akan menambah banyak atau meluaskan najis yang melekat. Okey, pegang tu dulu. Kita kata gini, kalau ludah ni dia bukan sesuatu yang boleh menyucikan, pasti bila kita letak air ludah kita pada darah tu kan, ia akan lebih mengotorkan. Lebih buat susah lah kita nak bersihkan. Tapi sekarang Aisyah kata mereka guna air ludah. So macam mana? Suci ke tak suci air ludah tu? Air ludah pun ada bau. Jadi bila kena air ludah makin kotor lah. Maknanya kita faham macam tu. Okey, baca terus kat sini. Dia kata, namun argumentasi ini dijawab bahawa terdapat kemungkinan maksud Aisyah dengan menyebutkan cara penyucian itu adalah untuk menghilangkan bekas darah. Kemudian barulah dia membasuhnya setelah itu. Penjelasan itu sebagaimana yang akan disebutkan pada kitab Haid bab apakah wanita boleh mengerjakan solat dengan pakaian yang dia kenakan ketika haid. Jadi kita faham macam ni. Air ludah itu dia cuma digunakan pada step yang pertama. Tapi masih lagi menggunakan air untuk menghilangkan darah tersebut. Maknanya di situ Aisyah cuma sebutkanlah itu antara stepnya. Menggunakan air ludah. Okay, contoh macam tak ada air. Takut dia kering, takut nanti dia kering, melekat lagi susah. Apa dia? Kalau apa? Tekstur besar, jilat lah. Saya gurau je lah, Cik Zai. Betul-betul. Ada orang macam, uish, kan dekat belakang tu kan, kolak. Itu sama-sama kita sekolah lah dulu kan, dah pakai uniform putih kan. Subhanallah. Kawan kita, kawan kita kan, ya Allah, kena baju uniform je, dah kalang kabut pergi toilet kan. Itu besar kan, nampak gitu kan. Takkan nak jilat pula Cik Zai. Tu saya gurau je lah. Terbayang sudahlah tu. Sudah-sudahlah tu bayangannya tu. Bayangan gurauan sahaja. Okey. Itu bayangan gurauan sahaja. Takkan tahu nak. Jadi ini kita lihat situasinya berlaku kepada keadaan yang mana darahnya mungkin tak besar. Maksudnya kesannya dia cuma kecil sahaja. Yang kalau kita gunakan air liur boleh membantu agar ia tak melekat yang kering susah nak basuh. Jadi ini kita panggil sebagai step pertama lah pada waktu itu untuk membantu proses yang berikutnya iaitu basuh dengan
air. Okay? Tapi yang penting sekarang ini, dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu dia tak kuat lah kita kata. Kerana masih lagi ada proses yang berikutnya. Kerana kalau kita gabungkan dengan hadis yang kita baca ni, menunjukkan bahawa masih lagi ia memerlukan kepada air untuk menghilangkan bekas darah tersebut. Tidak cukup dengan air liur yang digunakanlah untuk oles ataupun untuk disapu pada bekas darah itu. Baik, di sini kita ada keterangan tambahan untuk hadis kita. Hadis nombor berapa ni? 227. Hadis 227 kita di sini ada sedikit penambahan keterangan yang diberikan. Jadi settle ya perbincangan tentang basuh tu kan. Mula kerik, kemudian berus, seterusnya kita siram. Barulah hilang. Okay, darah tu daripada pakaian dan kemudian boleh digunakan kembali. Jangan buang bajunya. Digunakan kembali untuk melaksanakan solat. Mungkin ada orang risaulah kan tak bersih lah apalah. Tak boleh nak gunakan semula bersih insyaAllah. Kalau dah cuci tu bersih lah ya. Baik, sini hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahawa hanya air yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi, poin pertama yang ulama keluarkan daripada hadis ini ialah hanya air yang boleh kita gunakan untuk hilangkan najis yang terkena pada pakaian kita. Namun pendapat ini disanggah. Jadi ada juga di kalangan para ulama yang tak bersetuju dengan pendapat ini. Okey, kenapa mereka bantah pendapat tersebut? Mereka kata gini, satu, pengambilan dalil seperti ini berdasarkan mafhum laqab, pemahaman sesuai dengan namanya semata. Sementara menurut majoriti ulama, mafhum laqab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Mafhum laqab ni maksudnya, kalau dalam hadis kata air, kita faham air. Itu maksudnya mafhum laqab. Dia, kita tak faham dengan benda-benda lain. Jadi mereka kata di sini, dia kata orang yang faham dalil ini dengan mengatakan bahawa hanya air yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis, mereka menggunakan kaedah mafhum laqab itu. Yang mana bagi pendapat yang menolak ni kan, mereka kata majoriti ulama mengatakan bahawa mafhum laqab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Kerana air tu dia ada banyak. Kita boleh gunakan air-air yang lain. Ini maksud mereka. Selain itu, penyebutan air di dalam hadis dikarenakan air adalah sesuatu yang dominan digunakan. Bukan sesuatu yang menjadi persyaratan dalam bersuci. Jadi mereka ada dua hujjah. Satu nampak macam ni ni saya padam boleh yang atas ni. Tapi kalau padam macam sayang padam sayang tak padam tak muat tempat ni. Kenapa macam kering? Alamak, buat dia kotor lah. Menyesal pula saya padam. Okey, poin pertama dia keluar daripada keterangan tambahan tu apa tadi? Hanya air. Okey. Hanya air yang boleh menyucikan ataupun membersihkan pakaian yang terkena najis. Baik, pendapat ini ada bantahan yang pertama. Okey, bantahan yang pertama kata apa? Pendapat ini hanya berdasarkan kepada mafhum. Betul tak? Ke saya silap ni? Betul mafhum laqab. Jadi yang membantah ni kata apa? Kebiasaannya mafhum laqab ini majoriti ulama dia tak terima. Tentang kefahaman berdasarkan kepada mafhum laqab tersebut. Sebab tu dia kata tak semestinya lah kalau dalam hadis kata air, kita kena guna air itu. Lagipun dia kata, okay, ini satu, dua. Lagipun dia kata, kenapa air itu disebut sebagai hal yang menyucikan? Kerana kebiasaannya memang kita guna air. Kan? Penggunaan air itu adalah sesuatu yang dominan ketika kita nak basuh sesuatu.
Dominan, kebiasaan kebiasaan. Tak faham ya. Jadi sebab itu disebutkan bahawa hanya air sahaja. Tapi bagi pendapat ini yang membantah bagi mereka, kalau ada bahan-bahan cair yang lain yang boleh membersihkan, tak punya masalah, boleh guna sahaja. Ini pendapat yang pertama. Sebab tu dia bantah yang poin besar tu, hanya air tu, dia bantah poin itu. Baik, seterusnya dia kata begini. Okey. Mana tadi? Bawah, okey. Pernyataan tersebut pun dibantah, tapi masalahnya pendapat 1, 2 ni dibantah lagi. Ni apa ni, memang bantah-bantah ni. Okey. Okey. So, yang besar tadi kan hanya air dibantah. Kenapa dia bantah? Kerana dia kata penggunaan mafhum laqab, penggunaan air kebiasaan ketika membersihkan. Tetapi pendapat 1 dengan 2 ini juga dibantah oleh pendapat yang lain. Yang mana mereka kata begini. Kalau kita, kerana nas hadis telah mencantumkan kata air. Dalam hadis guna air. Dalam hadis tak guna softland ataupun Clorox. Tak guna tu. Kita guna softland dengan Clorox pun masih lagi perlu guna air kan? Tak boleh guna softland gitu-gitu saja. Rosak baju. So kita nampak di sini, dalam hadis sendiri guna air. Jadi kenapa pula tak boleh untuk kita gunakan mafhum laqab itu? So pendapat yang kedua ni bantah. Dia kata mafhum, dalam hadis secara jelas guna air, perkataan tu kan, lafaz air. Jadi apa salahnya kalau kita nak kata hanya air itu tadi kan yang menjadi bahan yang boleh membasuhkan. Lalu pendapat yang membantah pendapat pertama tadi, dia kata sementara itu untuk mengkategorikan benda-benda cair lainnya kepada makna air harus ditetapkan melalui kias. Jadi kalau kita nak guna benda cair yang lain selain air, kita perlu menggunakan kias bagi menunjukkan boleh menggunakan bahan cair yang lain bagi membasuh najis tersebut. Tetapi masalahnya, lihat muka surat yang berikutnya. Tetapi masalahnya di sini, nak guna kias ni dia kena ada syarat. Dia tak boleh, tak apa saya kias. Dia tak boleh macam gitu. Kias ni dia tak mudah. Dia mesti ada syaratnya. Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan kepada kita. Tetapi syaratnya hendaknya illah. Illah ni maksudnya alasan yang terdapat pada far'u, iaitu cabang sesuatu benda-benda cair selain air yang ingin dikiaskan kepada air tidak boleh kurang sepadan dari sisi maknanya dari apa yang terdapat pada asal, iaitu asal sesuatu atau air yang menjadi acuan untuk dikiaskan. Boleh faham? Macam ni. Sekarang ni, dalam hadis kata air kan? So kita nak cari alternatif yang kita nak kiaskan dengan air. Kita mesti cari cecair yang sama sifat dengan air itu tadi. Okey? Yang mana dia cair, dia boleh mudah meresap, boleh membersihkan, boleh menyucikan. Mesti cecair itu sama dengan air yang asal. Itu maksudnya daripada perenggan tu tadi. Sebab tu dia kata apa? Illah yang terdapat pada far'u. Far'u tu ni, air. Okey? Illah alasan yang terdapat pada air tidak boleh kurang sepadan dari sisi maknanya daripada yang terdapat pada asal. Illah tadi ialah benda lain. Illah tu ialah benda lain yang terdapat pada cecair yang kita nak gunakan selain daripada air. Dia mesti ada sifat yang sama dengan asal, iaitu air kita ini. Ternyata, kita lihat di situ. Ternyata spesifikasi halus dan cepat meresap yang ada pada air sebagai illah tidak terdapat pada benda-benda cair selainnya. Jadi kalau kita nak kata ada benda lain selain daripada air, adakah dia memiliki sifat yang sama? Contoh air ni dia mudah meresap.
Air kok mudah meresap? Meresap juga. Tapi adakah warna dia sama dengan air ni? Tak sama. Adakah ia boleh membersihkan sebagaimana air ni? Tak boleh. Walaupun kita kata dia boleh meresap. Jadi kat situ dah gagal daripada sudut kias tu. Kena faham Kalau kita nak kiaskan dengan air kok lah contoh. Air kok tu kan, okay, saya nak guna kok lah kias ni dengan air ni. Tak boleh. Sebab sifat dia tu dah berbeza. Dia tak boleh. Jadi sebab itu, pendapat ini dia kata, kalau pendapat kedua kata, boleh guna benda-benda cair yang lain. Mereka kena guna kias. Kalau nak guna kias tadi, okey, syaratnya tak cukup. Sebab tu yang kedua ni dia bantah pendapat yang pertama. Sekejap warna dia sama, takut tak faham. Okey, 1, 2. Pertama, saya ulang balik jangan confuse. Pertama, sekarang daripada dalil itu tadi kita faham hanya air yang boleh membersihkan najis. Tapi ada pendapat yang bantah. Kenapa dia bantah? Dia kata kita boleh guna cecair yang lain. Sebab apa? Yang kata hanya air itu mereka faham secara mafhum laqab. Mafhum laqab bagi pendapat yang kedua itu adalah pendapat yang majoriti ulama tak terima bagi pendapat dia lah. Dan kedua dia kata apa? Kenapa dalam hadis kata air? Sebab air itu biasa digunakan oleh orang ramai untuk membersihkan sesuatu. Baik, datang pendapat yang kedua, warna biru Pendapat yang kedua ini, dia bantah pendapat yang pertama. Dia kata tak, saya tak setuju. Mafhum laqab pun masalahnya, laqab lah macam tu kan. Dah dalam hadis, dia kata dah dalam hadis guna air, takkan kau nak guna softlens? Macam tu dia kata. Okay, so sekarang dia kata kalau dalam hadis dia guna perkataan air, maka kita guna air. Itu yang Nabi tunjukkan, kita guna apa yang Nabi tunjukkan. Kalau betul kita nak guna cecair lain, kita kena guna kaedah kias. Kan? Sebab kita tak boleh sebarang-sebarang tetapkan hukum, lagi-lagi bab tahara. Jadi dia kata, kalau nak guna cecair lain, kena kias. Sekarang ini, adakah cecair lain itu sama sifatnya, situasinya, keadaannya, ataupun prosesnya dengan air? Jadi bila mereka cek, mereka kata tak sama. Susah. Kerana air itu sifatnya mudah meresap dan ia adalah sesuatu yang mudah membersihkan. Kalaupun ada cecair yang lain yang mudah meresap tapi belum tentu ia boleh membersihkan. Sebagaimana sifat yang ada pada air itu. Okey? Baik. Jadi sekarang macam mana? Pendapat yang poin pertama tu boleh guna ke tak? Hanya air. Kita tengok keadaan. Okey, keadaannya macam mana? Oh, gunakan kias pula. Macam gitu. Betul ke Kik Zai? Okey, yang pertama tu kita ambil. Maksudnya hanya air. Okey, kita ambil yang itu. Walaupun ada beberapa bantahan. Sebenarnya bantahan yang kedua itu dia balik, naik atas balik. Yang ini, nombor 2 ni kan, dia support yang ini. Okey, pendapat yang kedua ni, dia support hanya air. So, yang ini tak. Yang ini guna. Ada faham? Ada faham? Ada. Okey. So, yang ini, pendapat kedua, dia support balik hanya air. Dia bantah kan? Dia bantah yang pertama tu kan? Kerana dia nak support hanya air tu tadi. Jadi, inilah kuat. Dengan apa yang dia sebutkan berkaitan dengan kias tu tadi. Susah kita nak cari sesuatu yang kita kata selain benda cair yang boleh untuk membersihkan tu tadi.
Jadi macam itulah mereka bahaskan tentang air, hanya air yang digunakan. Tapi macam Cik Zai katalah, kita tengoklah keadaan, nak tengok keadaan juga. Kalau kadang-kadang memang tak ada yang tadi pakai tisu basah ke apa kan, boleh aja. Tengok macam mana keadaan kita. Tapi selama mana kita boleh berpegang kepada hukum asalnya, pegang kepada hukum asal itu. Itu lebih baik. Okay? Kalau ada situasi-situasi yang memudaratkan, ya. Betul. Islam memberikan kepada kita dengan kelonggaran. Sebab itu dalam agama kita hukum ni ada kalanya dia tak muktamad. Okay? Kalau hari ini kita belajar macam ini, tak semestinya nanti esok lusa gini juga. Dia boleh berubah ikut kepada konteks, keadaan dan bagaimana situasi itu. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Faedah selanjutnya seputar hadis ini akan dibicarakan dalam bab mencuci darah haid, insya-Allah. Macam mana nak sambung baca? Oh, sikit lagi. Okay, boleh. Sikit je lagi. Masuk terus perbincangan hadis yang berikutnya. Hadis nombor 228. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. Maksudnya, Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Hisham bin Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, Fatimah binti Abi Hubaish datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sentiasa mengeluarkan darah istihadah. Dan akibatnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan solat? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Sebab darah itu bersumber dari pembuluh darah yang pecah, bukan darah haid. Jika datang masa haidmu, maka tinggalkanlah solat. Dan jika masa haidmu telah berlalu, iaitu berakhir, maka basuhlah darah tersebut, lalu dirikanlah solat. Ia, iaitu Hisham berkata, ayahku menambah, kemudian berwuduklah setiap kali hendak solat hingga datang waktu tersebut. Terus masuk kepada syarah hadis. Perkataan, haddathana Muhammad. Muhammad meriwayatkan kepada kami. Demikian yang tercantum dalam majoriti riwayat, yakni tanpa menyebutkan nasabnya. Pada riwayat Al-Asili, tertera lafaz tambahan Ibnu Sallamin. Dia Ibn Sallam. Pada riwayat Abu Dhar, tercantum dengan redaksi Huwa Ibnu Sallamin. Sedangkan Abu Muawiyah di sini adalah Abu Muawiyah Ad-Dharir. Jadi Muhammad ni Muhammad Ibn Sallam. Nama ayahnya Ibn Sallam. Sebab dalam hadis, dalam sanad cuma letak Muhammad sahaja. Tak tahu Muhammad anak siapa. Tapi di sini dia kata Muhammad Ibn Sallam. Dan Muawiyah, Abu Muawiyah yang ada dalam sanad kita, nama dia ialah Abu Muawiyah Ad-Dharir. Baik, seterusnya perkataan haddathana Hishamun. Hisham meriwayatkan kepada kami, pada riwayat Al-Asli tertera lafaz, tambahan lafaz Ibn Urwah. Perkataan Fatimah bintu Abi Hubaishin. Fatimah binti Abi Hubaish. Lafaz Hubaish dibaca dengan huruf Ha, Ba dan Shin dalam bentuk isim tasghir. Isim tasghir ni maknanya dia kecilkan.
Kecilkan. Kecilkan macam mana? Kadang-kadang kecil ni ada banyak maksud. Maksudnya untuk lebih sayang, dikecilkan nama tu. Untuk menunjukkan keadaan-keadaan, mungkin dia anak sulung, dia anak kecil, bongsu, di nama itu dikecilkan. Ada beberapa sebab dalam bahasa Arab ni kenapa nama seseorang itu diletakkan dengan isim tasghir. Kemudian nama Abu Hubaish, jadi Abu Hubaish ni ialah kunyah. Jadi nama dia yang sebenar adalah Qais bin Al-Muttalib bin Asad. Dan wanita ini bukan Fatimah binti Qais. Sebab tu dia guna Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah binti Qais ialah wanita Fatimah lain yang dalam satu riwayat disebutkan telah ditalak oleh suaminya sampai 3 kali. Jadi riwayat yang ada Fatimah yang ditalak suaminya 3 kali dengan Fatimah yang tanya Nabi ni tentang istihadah, dua-duanya adalah berbeza. Dia bukan orang yang sama. Cuma nama bapa dia sama. Okey, baik, perkataan. Muka surat 444 ya. Perkataan ustahadu, senantiasa mengeluarkan darah istihadah. Jadi kita faham di sini Fatimah Abu Hubaish ni, betul tak tadi? Okay. Fatimah binti Abi Hubaish, dia adalah wanita yang sentiasa mengalami masalah istihadah. Istihadah ni apa? Darah penyakit, yang darah yang keluar selepas tempoh haid kita. Okay, jadi selebihnya darah itu kita panggil ia sebagai darah istihadah. Jadi dia di sini jelaskan kepada kita, jika darah keluar terus-menerus dari seorang wanita hingga melebihi masa kebiasaannya, maka dikatakan ustuhidatil mar'atu, wanita itu mengeluarkan darah istihadah. Wanita yang mengalami kondisi seperti ini disebut mustahadah. Jadi wanita yang mengalami kondisi ini kita panggil dia wanita yang mustahadah. Sedangkan istihadah sendiri adalah proses keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar waktunya. Baik, seterusnya perkataan la, tidak, artinya janganlah kamu tinggalkan solat. Tadi apa soalan dia? Dia tanya apa pada Nabi? sama ada dia kena solat ke tidak. Macam tu kan. Dia tanya Rasulullah, sekarang ni dia selalu istihadah. Macam dia kata dia tak pernah suci-suci lah macam tu. Sebab kita kan selalu berhenti. Berhenti tu maknanya masa suci kita. Tapi ada wanita memang sebulan memang keluar darah. Jadi macam mana? Dia ada, sebulan tak solat. So di sini Nabi kata kepada dia, kena solat. Sebab darah istihadah tak sama dengan darah haid. Darah istihadah ini tadi Nabi sebutkan ia adalah darah yang irkun. Perkataan berikutnya, irkun, pembuluh darah, pecah tu kan. Dibaca dengan mengkasrahkan huruf ain, iaitu pembuluh darah yang disebut dengan al-azil. Dibaca dengan huruf zal. Jadi Nabi kata apa? Darah itu bersumber dari pembuluh darah yang pecah. Okay, bukan sebagaimana darah haid yang biasa datang pada diri seorang wanita. Kemudian Nabi pun beritahu kepada dia, mana tadi? Haidatuki, perkataan haidatuki, masa haidmu, dibaca dengan memfathahkan huruf ha dan boleh juga dikasrahkan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perkataan datang dan berlalunya haid di sini adalah hari dimulainya haid dan hari ketika haid itu berakhir. Okey, jadi maknanya macam mana tu? Cik Ana, jawab Cik Ana. Nabi kata bila masa haidnya dah selesai, dia mesti solat walaupun masih lagi keluar darah. Kita ambil contoh macam ni. Ini untuk kes wanita yang macam ini tak semua kes wanita sama Kita ambil contoh kes wanita ni. Kalau ada orang perempuan, dia datang satu bulan tu memang berdarah. Takkanlah satu bulan dia tak solat. Jadi di sini Nabi ajar, lihat bila kebiasaannya kamu datang haid. Contoh, sebelum dia kena sebulan datang keluar darah tu kan, selama ni dia datang berapa hari? Mungkin kita ambil 7 hari. Okey, dia kata
Selama ni Ustazah saya datang 10 hari. Ambil 10 hari kan. Tapi sekarang masalahnya dah 5-6 bulan ni dia tak berhenti-berhenti. Sebulan tu memang dia datang straight. Maknanya dia tahu 10 hari adalah hari yang biasa dia datang haid. Dia datang, betul dia datang haid. Bermakna masuk ke hari yang ke-11 dia dah bersih. Okey? Jadi masuk hari ke-11 dia kena mandi. Dia macam gitu cara dia. Itu yang Nabi ajarkan kepada Fatimah tu tadi. Kamu lihat, hari tempoh hari kamu biasa datang haid tu bila? Lepas habis, contoh mungkin Fatimah ni dia kata 10 hari. Lepas 10 hari tu masuk hari ke-11 mandi. Walaupun masih darah dia sama macam darah tadi. Sebab ada orang memang dia punya warna sama exactly macam darah haid dia. Itu yang dia tak dapat beza. Ini haid ke bukan? Ada orang spotting. Kalau spotting tu kita dapat beza. Oh ini bukan haid. Kalau bukan haid kita kena mandi dah. Macam tu kan keadaannya. Jadi kita nampak di sini. Wanita yang begini Nabi kata setelah habis tempoh haid dia, contoh 10 hari tu kan, dia anggap okey biasanya saya datang 10 hari. Lepas 10 hari memang saya bersih. Jadi hari yang ke-11 walaupun dia masih lagi keluar darahnya, dia kena mandi, wajib dia kena solat. Macam mana biasa. Walaupun darahnya masih sama daripada hari yang pertama sampai hari ke-10, 11, 12, 13 sampai hari ke-30, warna dia tetap sama. Kita tak anggap ia sebagai darah haid. Mesti balik kepada asal, tempoh asal tu bila. Jadi ini kes yang orang kata kes-kes yang susah kan, yang tak dapat nak bezakan. Okey? Setahun sekali, kenapa lepas tu? Dia datang period once a year. Lepas tu? Sekarang dia datang setahun sekali. Jadi isunya sekarang kalau dia kena istihadah. Kalau dia kena istihadah macam nak kira? Based on yang setahun sekali tu. Sebab itulah dia punya badan. Badan dia macam gitu. Jadi jangan selalunya orang perempuan masalah haid ni kan, awak datang macam gitu kita ikut kawan kita. Tak sama. Jadi sebab tu dia leceh, benda ni leceh. Saya malas sikit nak ajar pasal benda ni. Sebab dia leceh. Kita tak boleh tengok satu table, kita ambil table tu kita ikut pula-pula. Tak, sebab badan kita dengan badan orang lain berbeza-beza. Warna darah kita dengan warna darah orang lain pun berbeza. Dia tak sama. Jadi kita kena take note lah. Kan kita kena buat jadual, waktu kita hari datang bila, darah kita warna dia macam mana. Kena ambil tahu. Ya jangan datang dah habis masuk balut dah tong sampah buang dah, mandi dah habis. Macam gitu. So kena tahu darah kita macam mana, warna dia macam mana. Jadi bila kita tahu semua tu dia settle. Dia tak ada isu. Dia tak, kalau tak macam susah. Okay, ada orang dia kata macam mana saya nak tahu suci ke tak suci. Okey, ada orang kita kena ambil metod yang mana 15-15. Ada orang dia ambil, tapi ada orang kita tak boleh ambil metod 15-15. Maksudnya 15 hari suci, 15 hari dia datang haid. Sebab kemungkinan memang ada dia kebiasaannya dia datang 15 hari. Jadi bila 1 bulan dia datang tu kan, macam mana dia nak kira? Ada orang okey, awak kalau tak boleh nak kira kita ambil macam ni. Dan dia pun tak tahu. Saya pun tak tahulah Ustazah, saya ni punya biasa 7 hari ke 3 hari ke apa. Dia tak tahu kebiasaannya. Okey, untuk kes macam itu tak apalah. 15 hari awak datang kotor, 15 hari awak suci. Ambil kes dia macam itu. Itu baru dia boleh detect. Ni saya pregnant ke tak? Ada orang pregnant, dia keluar darah kan? Jadi tak dapat detect. Sama macam orang dia kena iddah. Sekarang iddah ni dia kena ikut berapa kali dia bersih. Tapi kalau dah tak bersih-bersih, macam mana? Kita ambil 3 bulan je dah senang. Islam ni dia tak menyusahkan tau. Kerana kita yang susahkan diri kita sendiri. Kita fikir macam mana 15 macam gitu kan. Dia tak susah sebenarnya. Yang penting kita tahu macam mana kita punya cycles. Kalau kita tahu, insya-Allah dapat mudah. Namun basic kena belajar. Itu yang susah lagi satu, dah tak tahu cycle macam mana, tak belajar kan, tak belajar, dah tak nak belajar jadikan ustazah pula tempat pusat pertanyaan. Minta maaf saya kata macam gitu kan. Ya. Mesti ada ilmu betul. Lagi-lagi kita orang perempuan. Okay, tentang badan kita, tentang cycles kita kan. Kalau dia tak tanya, kita tak jawab je marah kita. Dah mana kita nak tahu darah awak?
Dan darah awak saya tak tahu darah awak macam mana. Dan kita pula nak kena kirakan darah dia kan. Itu kalau letak satu kali kira $50 ada tak orang nak tanya? Susah tau sebab kita tak tahu macam mana keadaan orang tu, susah. Bukan senang, bukan senang. Awak jumpa lawyer, awak duduk consult dia, 1 jam berapa? Cuba tengok. Expensive, very expensive. Ya. Yeah. Okay. Betul. Kira biasa juga. Okay. Kira maknanya kalau biasa, kebiasaannya contoh kita sepanjang kita 50 tahun ni kita nak menopause tu kan. Sepanjang kita 50 tahun memang kita datang 10 hari lah kita ambil macam tu kan. Jadi bila kita nak menopause tu dia datang banyak sangat, kita ambil 10 hari tu kita punya darah haid. Lepas tu dah tak kira lagi lah darah haid. Dia macam gitu. Okay, ikut kepada asal. Silakan. Ni yang malas ni. Kau cakap ni banyak sangat orang tanya. Okay, sila ya. Mm-mm. Mm-mm. Macam mana dia proses menopause, okay? Oh, dia datang 3 bulan sekali, okay? Mm-mm. Mm-mm. Kira darah haid sampai dia betul-betul berhenti. Okay, walaupun kita kata, okay, macam ini kakak, you kena pastikan jumpa doktor adakah memang saya dah menopause. Itu penting. Okay, itu penting. Jadi bila doktor dah kata yes, kita memang dalam keadaan menopause, bila datang nanti darah keluar, kita dah tak anggap tu sebagai darah haid. Yang penting kena confirm dulu, adakah kita dah menopause ataupun belum. Cuma tadi prosesnya kan, nak ke arah menopause tu, dia punya haid dia haywire. Okay, haywire. Dia main cak-cak. Kadang keluar, kadang tak keluar. Kadang setahun dia keluar. Ni dah menopause ke belum? Kita pula tanya, ni menopause ke? Tak apa kan, ingatkan dah menopause, rupanya belum menopause, keluar pula. Sebab tu, bila dia dah mula, ada proses yang begitu, kita jumpa doktor. Minta doktor check macam mana keadaan kita. So, bila dia dah tentukan, okay, confirm you dah menopause, barulah kita boleh tahu. Sekarang ni, lepas tahun baru saya datang, kita anggap itu bukan darah haid lagi dah. Kita anggap itu sebagai darah penyakit. Yang keluar selepas wanita itu dah memang confirm dia terhenti darah haid daripada diri dia. Jadi kadang-kadang ada orang tanya saya, contoh wanita dia kata, saya dah buang dah saya punya peranakan kan. Dah memang dah tak datang haid dah Ustazah. Tiba-tiba dah keluar darah. Darah ni darah apa? Saya kata tu bukan darah haid. Itu darah fasad, darah penyakit. Kita panggil sebagai istihadah. Sebab diri dia tu dah memang tak sepatutnya datang. Sama juga dengan wanita yang menopause tadi. Dia kata, saya makan jamu ni lah Ustazah, tiba-tiba keluar darah. Panas. Cik kata panas. Panas dia keluar darah tu kan. Sebab dia bukan, saya datang, dah kembali ke arah, ada orang je excited dia kan, dia punya badan kembali jadi macam dara kan, sebab kita makan, hormon dah kembali muda. Tak cik, bukan gitu. Sebab kita makan obat yang menyebabkan keluar darah. Adakah kita nak kata itu darah haid? Bukan. Itu bukan darah haid. Jadi kita panggil ia sebagai darah istihadah. Okey? Boleh faham? Faham. Sekian. Terus maksud saya nak habiskan ni teks ni. Seterusnya. Perkataan pada is-salah maka tinggalkanlah solat. Maknanya tadilah kalaulah setelah kita dah habis tempoh haid tu tadi, masuklah tempoh kita istihadah, maka kan dah confused. Pada is-salah maka tinggalkanlah solat. Maknanya masuk pada tempoh kita dalam keadaan haid itu hendaklah tinggalkan solat. Kalimat ini menunjukkan larangan solat bagi wanita yang sedang haid. Larangan ini bererti pengharaman solat bagi sesiapa yang mengalami haid. Apabila mereka tetap mendirikannya, maka solatnya tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik, seterusnya ya. Perkataan faghsili ankid dam
maka basuhlah darah tersebut. Maksud basuh di sini bukan basuh sahaja, tapi maksudnya mandi. Mandi hadas. Artinya mandilah setelah itu. Selepas habis kita tempoh haid, kita mandi walaupun masih lagi keluar darah itu tadi. Kerana darah yang keluar seterusnya itu adalah darah istihadah. So kita nak putuskan antara darah haid dengan darah istihadah, mandi. Okay? Antara keduanya itu. Jadi Nabi SAW kata ajarkan kepada Fatimah itu tadi, setelah itu kamu mandi. Okay? Faghsili anki dam, maka basuhlah darah tersebut, mandilah setelah itu. Perintah mandi ini dapat disimpulkan dari dalil-dalil yang lain. Walaupun nampak macam cuma basuh darah, tapi bila kita baca dalil-dalil yang lain, jelas. Yang disuruh oleh Nabi sebenarnya ialah bukan setakat basuh darah, tetapi ialah mandi hadas. Baik, seterusnya. Perkataan qala, dia berkata. Okay, masuk kepada perkataan perawi. Ya. Perawi di sini ialah Hisham ibn Urwah. Dia kata, ayahku menambah. Siapa ayah dia? Ayah dia ialah Urwah ibn Az-Zubair. Sebahagian ulama mengira hadis ini bersanad muallaq. Maksudnya terputus di peringkat sahabat. Okey, terputus. Maknanya sahabatnya tak ada. Terus pergi kepada tabi'in. Urwah ni tabi'in ya. Ayah dia Zubair ibn Al-Awwam itu adalah sahabat. Baik. Sekarang ni ada ulama hadis kata hadis ini terhenti sampai Urwah. Maknanya hadis ini muallaq. Anggapan tersebut tidak benar. Malah hadis ini diriwayatkan dengan sanad seperti yang telah disebutkan, yakni dari Muhammad, dari Abu Muawiyah, dari Hisham. Hal ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis yang dia riwayatkan. Jadi kalau kita buka dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi dia datangkan dengan sanad yang lebih lengkap untuk menunjukkan apa yang disebutkan oleh Urwah itu tadi bukanlah sanadnya bukan muallaq tapi sanadnya bersambung. Sebahagian ulama juga mereka mendakwa bahawa perkataan thumma tawaddai kemudian berwuduklah adalah ucapan Urwah secara mauquf. Klaim seperti ini perlu dikoreksi sebab jika kalimat tersebut adalah benar ucapan Urwah, tentu dia akan meriwayatkan dengan lafaz thumma tatawadda'u. Kemudian dia pun berwuduk, yakni dalam redaksi berita. Jadi kalau kita dengar macam ni, kalau ucapan ini adalah ucapan daripada Urwah, kerana dia ada dua, adakah ini Nabi ataupun Urwah yang cakap? Itu isu dia. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Ini bukan ucapan Urwah. Kalau betul ini ucapan Urwah, Urwah pasti akan kata thumma tatawadda. Kemudian dia berwuduk. Masalahnya dalam lafaz ini Urwah menggunakan lafaz perintah, suruh. Okey? Lafaz perintah yang menyuruh. Maka namun kerana kalimat tersebut diriwayatkan dalam redaksi perintah, iaitu lafaz perintah, maka ia pun menyeimbangkannya dengan redaksi perintah itu juga. Sebab Nabi sebut faghsili. Nabi perintah suruh mandi. Okey. Kemudian sambung. Situ dia kata summa tawaddai. Kemudian berwuduklah. Maka di sini jelas kepada kita bahawa lafaz faghsili dengan tawaddai adalah daripada orang yang sama, iaitu Nabi SAW. Kerana penggunaan lafaz itu adalah lafaz perintah sama sebagaimana yang digunakan oleh Nabi SAW. Yang nak katanya macam gini, wanita yang istihadah, Nabi beritahu kepada dia, lepas mandi, setiap kali nak solat, ambil wuduk. Dia tak boleh simpan wuduknya. Okay, ini cara wanita yang dalam keadaan istihadah. Contoh, solat zuhur. Bila azan baru ambil wuduk, kita solat menggunakan wuduk itu. Kemudian nak buat solat sunat qabliyah ba'diyah, guna wuduk yang sama. Tapi boleh simpan sampai asar? Tak boleh. Walaupun kita kata tak kentut lah. Tak kentut pun. Walaupun kita kata tak buang air kecil sebagai tak boleh. Wuduknya tak boleh digunakan untuk solat asar. Masuk solat asar, ambil wuduk sekali lagi, gunakan untuk solat fardu, solat sunat waktu itu sahaja. Setelah itu kita anggap
wuduknya terbatal. Ya sedemikian. Okey, isunya kerana apa? Sekejap. Isunya kerana sebab darah sentiasa keluar. Kita tahu kalau ada sesuatu yang keluar daripada kemaluan kita, kita anggap ia telah membatalkan wuduk. Jadi kalau keadaannya sentiasa darah keluar kan, sampai tak tahu berhentinya bila, wanita yang begini kita lihat dia dalam keadaan yang istihadah. Jadi kena sentiasa memperbaharui wuduknya. Cik Ya nak tanya apa Cik Ya? Betul, sentiasa padnya ditukar. Wah ini pakai kain ni. Ya ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan sedemikian. Kalau dia susah sangat, kan macam setiap kali nak ni kan ambil wuduk kan, ya wheelchair ataupun mungkin dia memang sakit kan. Ada orang mungkin darah dia keluar banyak, dia tak boleh bangun. Okay, kita ada kes yang macam gitu. Darah dia keluar banyak sangat sampai tak boleh bangun, tak larat. Kesian macam tu kan, sampai kurus kering orang macam ni. Tapi ada juga, jangan kurus kering macam saya Tak, saya kurus kering masih boleh bangun lagi Kak Zah. Dia gelap pula. Jadi kalau keadaan yang macam gitu, dia tunggu contoh nak dekat-dekat habis waktu asar kan contoh kan. Ataupun zuhur lah, kita ambil zuhur. Nak habis-habis waktu zuhur, nak masuk asar, dia solat waktu macam itu. Okay. Ada pendapat ulama yang membolehkan keadaan yang sedemikian. Tapi saya lebih prefer yang tadi, yang awal. Sebab solat awal waktu tu lebih baik. Okay, kalau kita tidak ada perkara-perkara yang menuntut kita untuk lewatkan solat tu tadi kan, maka pilihlah keadaan yang terbaik. Solat di awal waktu. Oh kerja, nak kerja nak buat macam mana? Okay. Kerja nak buat macam mana? Okeylah. Itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya, mudah-mudahan ya. Kita faham atas perbincangan-perbincangan tadi. Yang penting kita belajar tentang apa? Pertama, cara basuh baju yang terkena darah tu tadi. Kemudian tentang hanya air yang boleh digunakan sebagai bahan untuk membersihkan. Yang ketiga ialah tentang wanita istihadah. Dia kena solat. Jangan kerana keluar darah, kita pun tak solat. Sebab tu perlu pastikan darah itu darah apa. Adakah haid ataupun istihadah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.